setiap perkara yang kita lakukan dalam diri kita ini perlu usaha untuk mendapatkan redha Allah, iaitu ikhlas kerana Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semuanya? Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada hari ini kita berpeluang untuk bertemu dalam sebuah program yang baru iaitu e-hadis yang dianjurkan oleh Perkas. Dan pada hari ini, kita akan memulakan pengajian pada hadis yang pertama yang disusun oleh Imam An-Nawawi dalam kitab beliau. Hadis yang pertama pada hari ini, kita mulakan dengan tajuk niat dalam amalan. Okey. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dalam hadis ini, saya kira hadis yang biasa kita dengar, biasa juga kita pelajari. Mudah-mudahan ia merupakan ruang untuk kita mengulang kaji kembali pengisian berkenaan dengan hadis ini. Dalam hadis ini Nabi SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi." Hadis ini bermaksud, sesungguhnya amalan bergantung pada niat dan pada setiap orang mendapatkan apa yang diniatkan. Siapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Siapa berhijrah kerana dunia yang ingin diraihnya atau wanita untuk dinikahinya, maka hijrahnya kepada apa yang diniatkan kepadanya. Bila kita melihat kepada maksud hadis ini, kita dapati Nabi SAW memberikan contoh kepada kita berkenaan dengan amalan yang dilakukan tanpa niat kerana Allah. Atas dasar itu, ada di kalangan para ulama menyatakan bahawa konteks hadis ini disebutkan oleh Nabi SAW berdasarkan sebuah kisah yang berlaku pada zaman Nabi berkenaan dengan seorang lelaki yang berhijrah kerana ingin menikahi seorang wanita bernama Ummu Qais. Kisah ini ada disebutkan oleh Imam At-Tabrani di dalam kitab beliau, dan perbahasan itu juga dibawa oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam kitab beliau Fathul Bari. Dalam kitab itu, beliau membincangkan bahawa ada pendapat yang mengatakan tentang kisah seorang lelaki yang berhijrah itu kerana ingin menikahi seorang wanita. Perbahasan tersebut iaitu dalam kitab Fathul Bari, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, beliau mengambil pendapat Ibn Daqiqul Aid yang mana beliau mengatakan bahawa ada seorang lelaki berhijrah dari Makkah ke Madinah tetapi bukan untuk mendapatkan pahala hijrah. Dia berhijrah untuk menikahi seorang wanita bernama Ummu Qais, yang mana dalam hadis ini, iaitu dengan sanad yang sahih riwayatnya, disebutkan bahawa dahulu ada seorang lelaki yang ingin melamar seorang wanita bernama Ummu Qais, tetapi wanita ini enggan untuk menikahi beliau. Dia kata begini, "Kalau nak nikah dengan saya, awak kena hijrah." Dia kata begitu. Ini saya guna bahasa saya lah okay, supaya mudah faham. Jadi, lelaki ini pun dia berhijrah
ke tempat tersebut untuk menikahi wanita itu. Sebab itu, di dalam riwayat ini mereka menyatakan bahawa lelaki tersebut kami gelar ia dengan Muhajir Ummu Qais, iaitu seorang penghijrah Ummu Qais. Namun begitu, kita dapati Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam penjelasannya, beliau menyatakan bahawa tidak ada dasar yang kuat menyatakan tentang hadis ini diucapkan oleh Nabi SAW berkenaan tentang kisah lelaki tersebut. Tapi tidak menjadi masalah lah ya. Kita jadikan ia hanya sebagai contoh untuk kita jadikan ia tentang amalan yang dibuat bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala tetapi ada niat dan tujuan-tujuan yang tertentu. Okey, sebab itu kita kata dalam hadis tersebut adalah juga para ulama yang menyatakan berkenaan dengan sebab musabab hadis itu diucapkan adalah kerana kisah tersebut. Tapi ada juga para ulama mengatakan tidak. Sengaja didatangkan perbahasan itu supaya kita nampak bagaimana para ulama membincangkan berkenaan dengan asbabul wurud hadis yang terdapat dalam kitab Imam An-Nawawi itu tadi. Okey, baik. Seterusnya kita lihat di sini. Di dalam perbincangan hadis ini, kita ada satu perkataan berkenaan dengan niat. Kalau kita rujuk pada apa yang ada dalam hadis, Nabi sebutkan innamal a'malu binniyat, kan? Ada perkataan niat di situ. Okey. Kalau lihat di sini, saya nyatakan perkataannya an-niyat. Maka wajar untuk kita jelaskan apakah sebenarnya dimaksudkan dengan niat. Jadi bila kita nak jelaskan berkenaan dengan niat ni, kita perlu tahu daripada sudut bahasa itu apa. Kemudian daripada sudut istilahnya juga bagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Jadi bila kita nak terangkan maksud niat daripada sudut bahasa itu, kita dapati bahawa niat daripada sudut bahasa ialah tujuan dan kehendak. Okey. Jadi kita boleh kata bila seseorang itu dia ada niat, maknanya dia ada tujuan, dia ada kehendak. Baik, itu daripada sudut bahasa. Cuba kita lihat daripada sudut istilah. Di sini saya ingin datangkan pendapat daripada Imam Al-Baydawi yang mana Imam Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari, beliau ada mengemukakan pendapat daripada Imam Al-Baydawi ini. Okey, beliau katakan begini, bahawa bila kita kata niat ini daripada sudut istilah ialah kita ada satu yang tersimpan dalam hati. Okey, tersimpan dalam hati. Untuk melakukan sesuatu yang menurutnya dapat menghasilkan maslahat dan menolak mudarat di dunia atau akhirat. Jadi apa yang kita simpan dalam hati itu kan, dia ada tujuannya. Tujuannya apa? Kita nak hasilkan sesuatu maslahat. Okey? Atau untuk kita menolak mudarat. Maknanya perkara yang tidak baik lah. Maknanya begini, setiap perkara yang kita buat dalam kehidupan kita ini ya, kita ada hal-hal yang kita ingin kecapi. Tidak kira sama ada ia perkara baik ataupun buruk. Sebab itu Imam Al-Baydawi dalam penerangannya dari sudut istilah ini, beliau menyatakan hal ini tidak kira sama ada ia berkaitan dengan dunia ataupun akhirat kita. Dia ada dua hal itu tadi. Kita buat perkara tersebut untuk menghasilkan maslahat atau untuk menolak mudarat, tidak kira sama ada ia berkaitan dunia atau akhirat. Namun, bila kita lihat ataupun bila kita nak letakkan maksud niat ini daripada sudut syariat, okey? Bila kita kata ia daripada sudut syariat, niat adalah satu pengkhususan.
bagi keinginan untuk melakukan amal perbuatan semata-mata mencari keredaan Allah dan melaksanakan perintah Allah. Jadi bila kita lihat kepada sudut syariat itu, kita masih lagi pada pendapat Imam Al-Baydawi di sini, disebutkan bahawa dia adalah khusus untuk redha Allah. Ni saya ringkaskan daripada apa yang saya sebutkan tadi. Redha Allah dan melaksanakan perintah Allah. So kita ada dua. Jadi di sini kita ada dua pendapat daripada sudut istilah. Satu, niat yang tersimpan dalam hati kita untuk menghasilkan apa-apa perkara berkaitan dengan maslahat ataupun mudarat berkenaan dengan dunia dan akhirat. Kedua, ia lebih khusus kepada istilah syariat, iaitu apabila kita berniat melakukan sesuatu demi mencari keredaan Allah dan melaksanakan perintah Allah. Okey, baik. Seterusnya, satu persoalan yang perlu kita fahami di dalam perbincangan hadis ini ialah kenapa kita perlukan kepada niat? Kan selalu orang kata kena niat, kau niatlah baik-baik kan? Yelah, tapi niat tu kenapa kena ada? Kenapa ia perlu ada dalam diri kita? Maka di sini kita dapati niat ni pertama kalau kita rujuk kepada perbahasan yang terdapat dalam kitab Jami'ul Ulum wa Al-Hikam, kitab yang disusun oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali. Beliau menyatakan bahawa niat ini kita perlukan kerana pertama, ada dua sebab. Pertama ialah kita nak bezakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Jadi pertama, bezakan ibadah dan ibadah yang lain. Ya begitu. Sebab apa begini? Contoh saya berikan. Kita solat subuh 2 rakaat. Solat duha juga 2 rakaat. Betul tidak? Kedua-duanya 2 rakaat. Tetapi niat kita yang membezakan 2 rakaat itu tadi. Kita solat subuh, solat fardu subuh. Solatnya wajib. Betul tidak? Jadi niatnya berkenaan dengan solat yang wajib. Namun, bila kita melaksanakan solat sunat duha kita, ia adalah solat sunat. Sama juga bila kita kata solat asar dan juga solat zuhur. Zuhur dan asar. Kedua-duanya 4 rakaat. Kan? Okey, kedua-dua 4 rakaat. Tapi, adakah sama solat zuhur dan solat asar? Tidak. Waktunya berbeza. Niatnya berbeza. Betul tidak? Sebab itu perlu kepada niat. Untuk kita bezakan antara satu ibadah dan ibadah yang lain yang kita lakukan. Okey, saya harap hal itu jelas. Yang pertama tadi. Yang kedua, kenapa kita perlukan niat di sini? Ialah kerana niat itu dia membezakan tujuan amal perbuatan kita. Kenapa kita buat perkara itu? Okey. Dua, tujuan amal perbuatan. Kita lakukan amal itu kerana Allah atau kita lakukan amalan itu kerana ingin dipuji oleh manusia. Itu berbeza. Contoh, kita baca Al-Quran. Yang A baca Al-Quran, B juga baca Al-Quran. Tapi, tak semestinya A dan B memiliki niat yang sama walaupun amalan mereka sama. Mungkin yang A memang dia baca Al-Quran itu tadi benar tujuannya, niatnya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Namun berbeza dengan si B. Kerana apa? Mungkin dia baca Al-Quran itu tadi tujuannya supaya orang puji bacaannya itu sedap. Jadi beza. Ini pentingnya niat. Kerana sebab itu setiap amalan yang kita buat ia memerlukan kepada niat. Dan bila kita membincangkan berkenaan dengan hadis yang pertama ini
kalau saya nak merujuk kepada pendapat Imam Ibn Rajab Al-Hanbali itu tadi, ia dibincangkan berdasarkan kepada konteks tujuan yang kedua, iaitu untuk apa kita melaksanakan suatu amalan. Adakah kerana Allah ataupun bukan kerana Allah? Mungkin kerana pujian manusia itu tadi ataupun kerana tujuan-tujuan yang lain. Okey. Jadi sebab itu di sini bila kita kata buat satu perkara kerana Allah, ia bermakna setiap perkara yang kita lakukan dalam diri kita ni perlu usaha untuk mendapatkan redha Allah, iaitu ikhlas kerana Allah. Ya, kita letak di sini redha Allah. Kenapa sedemikian? Kerana kita lihat begini. Setiap perkara yang kita buat mendapatkan redha Allah itu tadi, ia boleh menghasilkan tiga perkara. Iaitu satu, amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, amal ibadah diterima. Bila amal ibadah kita diterima, maka wajar amal ibadah itu akan mendapatkan pahala untuk diri kita. Betul tak? Okey, jadi kita dapat pahala di atas apa yang kita lakukan kerana Allah itu tadi. Kemudian yang ketiga, bila seseorang dia melaksanakan satu amalan kerana redha Allah, yang mana daripada amalan yang dia lakukan kerana redha Allah itu tadi, dia dapat amal ibadahnya diterima, dapat pahala. Ketiga, amal itu bersih daripada riya. Okey, jadi kita letak di sini bersih dari riya. Kerana hal ini penting kita jadikan ataupun kita letakkan dalam diri. Jangan lupa, ada satu kisah ataupun ada satu hadis yang telah disampaikan oleh Nabi SAW tentang 3 orang yang Allah Subhanahu Wa Taala kehadapankan terlebih dahulu di hari kiamat untuk dihisap. Pernah dengar hadisnya? Saya rasa ramai yang dah pernah dengar hadis tu. Nanti kalau saya macam, hadis itu kita biasa dengar lah, biasa kan? Okey, tak apa. Hari ini kita ulang kembali. Hadis berkenaan tentang orang yang Allah Subhanahu Wa Taala letakkan di hadapan terlebih dahulu untuk dihisap. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW bersabda di dalam hadis ini. Nabi katakan begini, Inna awwalan nasi yuqda yawmal qiyamati alaih. Sesungguhnya manusia pertama yang Allah akan hisap pada hari kiamat ada 3. Ada 3. Saya pergi satu persatu terlebih dahulu. Okay, kita lihat yang pertama. Siapakah orang yang Allah kehadapankan terlebih dahulu untuk dihisap? Pertama, ialah mereka yang mati syahid. Orang yang mati syahid ini, Nabi ceritakan dalam hadis ini, dia dikehadapankan, kemudian fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Dikedepankan, kemudian dimaklumkan kepada dia bahawa inilah amalan yang telah dia lakukan, diberitahukan tentang nikmat-nikmat yang akan dia peroleh sebagai seorang yang mati syahid, kan? Kemudian dia ditanyakan kepada dia, qala fama amilta fiha, kenapa engkau layak untuk mendapatkan nikmat-nikmat itu tadi? Jadi apa kata dia? Qala qataltu fika hatta tushhidtu. Dia kata, lelaki ini jawab, aku telah berperang kerana engkau sehingga aku mati syahid. Tapi Allah kata kepada dia begini, kadzabta, engkau dusta. Engkau berperang bermati-matian bukan kerana aku, tetapi engkau berperang bermati-matian ialah kerana untuk digelar sebagai seorang pahlawan.
Dengan Allah ni kita tak boleh nak main bidik-bidik. Okey. Yang kena ingat tu ya, dengan Allah kita tak boleh nak main bohong ni. Allah Maha mengetahui apa yang tersembunyi ataupun niat-niat yang tersembunyi di sebalik setiap amalan kita. Sebab itu penting bila kita melaksanakan sesuatu perbuatan, niat itu tadi diikhlaskan kerana Allah. Kerana apa? Ia akan diperhitungkan di hari kiamat. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kepada lelaki ini, engkau berbohong, apa yang diperintahkan Allah untuk dilakukan kepada lelaki itu? Maka dia diperintahkan diheret wajahnya, lalu dicampakkan ke dalam api neraka. Selesai kisah lelaki yang pertama. Tadi saya sebutkan ada 3 orang. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita dapati adalah seorang lelaki yang mana disebutkan dibawa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Lelaki ini disebutkan sebagai rajulun ta'allamal ilma wa 'allama wa qara'al Quran. Dia adalah seorang lelaki yang menuntut ilmu, mengajarkan ilmu dan dia membaca Al-Quran. Ya, lelaki ini, dia ada 3. Ketiga-tiganya sekali ada pada diri dia. Dia belajar, dia mengajar dan dia membaca Al-Quran. Dibentangkan di hadapan dia dengan nikmat-nikmat yang layak diperoleh oleh orang yang belajar, orang yang mengajar, orang yang membaca Al-Quran. Allah bentangkan nikmat itu di hadapan dia. Allah tanya pada dia, kenapa kamu layak untuk dapatkan semua ini? Dia kata begini kepada Allah, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Quran. Aku belajar, aku mengajar, aku membaca Al-Quran kerana engkau ya Allah. Dia kata begitu. Tapi sekali lagi Allah kata kepada orang ini sama sebagaimana lelaki yang pertama. Allah kata kadzabta, engkau dusta. Tetapi engkau jadi orang yang belajar, engkau jadi orang yang mengajar. Kerana apa? Supaya orang menggelarkan dirimu sebagai ilmuwan. Engkau membaca Al-Quran bukan kerana aku, tapi kerana apa? Supaya orang mengatakan engkau sebagai seorang qari, iaitu yang pandai membaca Al-Quran. Lalu apa yang Allah perintahkan kepada lelaki ini? Sama sebagaimana lelaki yang pertama. Diperintahkan supaya diheret wajahnya, lalu dicampakkan dia ke dalam api neraka. Didatangkan di hadapan Allah lelaki yang ketiga. Apa amalan dia? Dia adalah orang yang bersedekah di jalan Allah. Dibentangkan di hadapan dia dengan nikmat-nikmat yang selayaknya dimiliki oleh mereka yang bersedekah, yang menginfakkan harta kerana Allah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tanya kepada lelaki ini, ya, kenapa engkau layak untuk dapatkan nikmat-nikmat ini? Dia kata apa kepada Allah? Ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak. Aku tak tinggalkan satu apa pun. Dia kata, aku tak tinggalkan satu apa pun. Yang mana aku sedekahkan yang aku suka pada jalan engkau, melainkan kerana engkau. Iaitu kerana Allah. Dia kata begitu. Namun, sekali lagi saya kata, Allah itu maha mengetahui setiap niat yang ada dalam hati kita. Allah tahu kenapa kita buat satu perkara. Walaupun mungkin semasa kita hidup, kita perlihatkan kepada orang ramai, kita buat amalan ini kerana Allah, kita buat ini kerana Allah. Namun di sebalik apa yang tersembunyi dalam diri kita, dalam hati kita berkenaan dengan niat itu, hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahui. Sebab itu, untuk orang yang ketiga ini juga, Allah kata kepada dia, kadzabta, engkau dusta. Engkau bersedekah di jalan Allah. Engkau menginfakkan hartamu di jalan Allah bukan kerana aku. Tapi engkau melakukan semua itu supaya apa? Supaya
engkau digelar sebagai dermawan oleh orang ramai. Perkara yang sama berlaku kepada dia. Sebagaimana orang yang mati syahid, sebagaimana mereka yang belajar, yang mengajar, yang membaca Al-Quran itu tadi, kononnya mereka kata kerana Allah, tapi sebenarnya tidak. Sama juga sebagaimana yang berlaku kepada lelaki ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk lelaki itu dihirit wajahnya, lalu dicampakkan ke dalam api neraka. Maka inilah sebenarnya mengapa kita ni sebagai seorang Muslim perlu berusaha setiap hari memperbaiki niat kita untuk mencari redha Allah. Supaya apa? Setiap amalan yang kita laksanakan ketika kita hidup di atas muka bumi Allah ini, ia menjadi amalan yang pertama, amal ibadah yang diterima oleh Allah. Ya. Kedua, kita dapat pahala sebagaimana memang selayaknya kita dapat kerana amalan yang kita lakukan kerana Allah itu tadi. Dan ketiga, setiap amalan itu ia bersih daripada riak. Apabila amalan yang kita lakukan bersih daripada riak, insya-Allah setiap perkara yang wajar untuk kita dapatkan yang kita buat kerana Allah itu tadi, memang seharusnya kita peroleh di hari kiamat kelak. Okey. Jadi, ingat begini. Saya nak kuatkan perbincangan itu tadi dengan hadis kita yang terakhir di dalam perbincangan ini. Sebagaimana orang yang mati syahid itu tadi. Orang yang belajar, mengajar, membaca Al-Quran dan mensedekahkan hartanya di jalan Allah. Sekarang hidup kita, ramai antara kita yang belajar. Ada antara kita belajar secara online, betul tak? Sekarang ni kita belajar secara online. Namun, walaupun kita belajar secara online ini, tak bererti niat-niat itu tadi kita perlu biarkan. Maknanya tak perlu untuk kita perbaiki niat kita. Semakin banyak kita belajar, semakin perlu untuk kita memperbaiki niat kita. Kenapa kita belajar? Ya, kenapa kita belajar? Adakah kita belajar sebab Ustazah tu popular lah. Aku kalau pergi kelas dia ambil selfie dengan dia. Orang akan kata, dengan Ustazah Sakinah, dahsyat lah kau pergi kelas dia. Mungkin orang akan kata begitu, kita nak orang sebut begitu. Kita nak orang sebut begitu. Apabila kita pergi ke kuliah ataupun kelas pembelajaran seseorang asatizah. Mungkin saya kata, tak semualah ya, mungkin. Tapi bolehkah sedemikian? Atau memang kita ni belajar kerana apa? Kita nak orang kata kita pandai. Ya? Atau kita belajar sebab kita nak orang kata kita ni tahu semua perkara. Tapi jangan lupa, Nabi SAW ada memperingatkan kepada kita tentang hal ini, iaitu berkenaan orang yang belajar niat dia bukan kerana Allah. Di sini kita lihat ya, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Dalam hadis ini, Nabi SAW bersabda. Nabi kata, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi azza wa jal, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya, lam yajid 'arfal jannati yawmal qiyamah." Dahsyat ni. Ya, dahsyat. Nabi kata apa? Nabi kata begini, siapa yang mana dia mempelajari satu ilmu yang seharusnya ilmu itu dipelajari kerana Allah. Ya, ilmu seharusnya dipelajari kerana Allah. Namun, dia tidak mempelajarinya kecuali untuk mendapatkan sebahagian dari dunia. Iaitu mungkin daripada ilmu itu dia ingin mendapatkan nama. Mungkin daripada ilmu itu dia ingin mendapatkan pujian daripada orang ramai. Kan? Maknanya ia bukan kerana Allah, tapi kerana hal-hal keduniaannya. Maka di sini Nabi pesan kepada kita,
orang yang begini, dia tidak mendapatkan bau syurga pada hari kiamat. Kalau kita tak dapat bau syurga, bagaimana kita nak masuk ke dalam syurga? Itu adalah perkara yang perlu kita muhasabahkan dalam diri kita. Sebagaimana yang berlaku kepada orang yang kedua dalam hadis riwayat Imam Muslim yang saya sebutkan itu tadi. Dapatkah dia masuk ke dalam syurga Allah? Allah masukkan dia ke mana? Allah masukkan dia ke dalam neraka. Kerana apa? Kerana dia belajar, dia mengajar, dia membaca Al-Quran bukan kerana Allah. Tapi dia melakukan semua itu kerana ingin mendapat pujian manusia. Iaitu dia ingin supaya orang panggil dia sebagai seorang ilmuwan. Dia ingin orang ramai kenali dia sebagai seorang yang pandai membaca Al-Quran. Jadi, sebab itu penting niat itu sentiasa kita perbaiki, sentiasa kita letakkan ia kerana Allah. Dan atas dasar itu juga, kenapa Nabi SAW memperingatkan kepada kita tentang hadis ini? Agar kita sebagai umat Nabi SAW tidak melaksanakan setiap amalan di atas muka bumi ini, lebih-lebih lagi apabila ia berkaitan dengan amal ibadah kita dilakukan dalam keadaan yang sia-sia, dunia dan akhirat. Itu sahaja perbincangan kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kerana mengikuti pengajian kita pada hari ini. InsyaAllah kita bertemu pada sesi yang kedua pada masa yang akan datang, di hari yang sama, di waktu yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.